الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا ذاكرين حمدا صابرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا من جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجل والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم يا الله يا رحمن الرحيم يا الله ampunkanlah dosa-dosa kami, Ya Allah. Ampunkan dosa kedua ibu bapa kami, Ya Allah. Ampunkan dosa pasangan hidup kami, Ya Allah. Ampunkan dosa anak cucu, zuriat keturunan kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ampunkanlah dosa saudara-saudara kami, pakcik-pakcik kami, Ya Allah. Ampunkanlah dosa adik-beradik kami, Ya Allah. Ampunkan dosa rakan-rakan kami, sahabat-sahabat kami, Ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa kaum muslimin, muslimat seluruhnya, Ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Adilai kalangan kami, Ya Allah. Sahabat-sahabat kami yang sedang menderita berbagai penyakit, Ya Allah. Kau sembuhilah mereka, Ya Allah, dengan kesembuhan yang segera, yang tidak mendatangkan seorang mudarat atas diri mereka, Ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Ya Allah. Ada kalangan kami ini, Ya Allah, mempunyai berbagai-bagai hajat dan permohonan permintaan kepada-Mu, Ya Allah. Kau makbulkanlah hajat-hajat kami, Ya Allah. Kau makbulkan doa-doa kami, Ya Allah. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli amma ba'd. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah pada malam ini Ustaz ingin berkongsi tadabbur pada ayat yang seterusnya. Yang ini Ustaz nak terus khusus pada apakah kaitan larangan makan harta orang dengan puasa. Apakah kaitan larangan makan harta orang dengan puasa. Iaitu ayat 188 surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala menyebutkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah. Dan janganlah pula kamu menghulurkan harta kamu, yang memberi rasuah kepada para hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian daripada harta manusia dengan membuat dosa padahal kamu mengetahui salahnya. Surah Al-Baqarah ayat 188. Dalam ayat 183 hingga 187 daripada surah Al-Baqarah sebelum ini,
isu yang dikupas adalah berkaitan dengan rukun Islam yang ketiga, iaitu puasa pada bulan Ramadan. Ia menyentuh tentang kewajipan puasa, kelonggaran ketika puasa, Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan, kelebihan doa dan kelonggaran untuk menyetubuhi pasangan pada malam Ramadan. Itu adalah kaitan tentang ayat 183, 187 yang patut kita bicarakan. Tapi Ustaz nak bicarakan pada malam ini ayat 188. Puasa adalah ibadah yang sangat istimewa. Ia berguna untuk memupuk rasa sabar, syukur dan empati dalam diri seorang Muslim. Rasa lapar dan letih yang dirasai ketika menjalani ibadah puasa menerbitkan rasa keisafan apabila umat Islam mulai sedar bahawa golongan yang terpaksa berlapas sepanjang masa dan bukan sebulan saja disebabkan kemiskinan hidup. Bagi menyuburkan rasa belas kasihan terhadap golongan rentan, Islam sangat menggalakkan umatnya untuk bersedekah, lebih-lebih lagi menjelang bulan Ramadan. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri menjadi sangat pemurah dalam bulan Ramadan sehingga baginda digambarkan seperti angin bertiup kencang. Selain itu, antara matlamat puasa adalah untuk melahirkan Muslim yang memiliki sifat takwa, iaitu sentiasa berwaspada dalam melaksanakan perintah serta meninggalkan larangan Allah SWT pada setiap masa. Amalan ini juga mendidik Muslim supaya sentiasa sedar akan kewujudan Allah yang maha melihat dan maha mengetahui. Ia jelas pada permulaan ayat mengenai kewajipan puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang maksudnya, wahai orang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan kata orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi golongan yang bertakwa. Yang kemudian dalam bulan Ramadan juga disebut kepada kita tentang kelebihan yang disebutkan anta budallah ka annaka tarahu fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kamu menyembah Allah seperti kamu melihatnya, tetapi jika kamu tidak melihatnya maka sesungguhnya dia sentiasa melihat kamu. Itu yang disebutkan dalam kita berpuasa. Kita akan sentiasa berwaspada ketika makan dan minum kita yang dilarang itu, kita berhati-hati supaya tidak tertelan, tidak kata orang termakan dan sebagainya. Itu yang dimaksudkan dalam ayat yang disebutkan tadi. Kemudian Allah SWT telah menyebutkan tentang beberapa perkara dalam ayat-ayat tersebut untuk kita mengambil iktibar dalam apa yang disebutkan dalam bulan Ramadan tersebut. Yang mana dalam ayat yang tadi tu, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudbu biha ilal hukam li ta'kulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Janganlah kamu makan atau mengambil harta orang lain ini di antara kamu dengan jalan yang salah. Dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu memberi rasuah kepada para hakim yang hendak memakan atau mengambil sebahagian daripada harta manusia dengan berbuat dosa. Padahal kamu mengetahui salah perbuatan tersebut. Dan dalam ayat ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa kita apabila nak makan, pastikan makanan kita itu halalan thayyiban. Halal lagi baik. Halal lagi baik ini kalau kita nak mengungkapkan ialah apabila kita bekerja, kita akan mendapat gaji gaji. Daripada duit gaji itu adalah duit gaji yang halal. Adakah ianya thayyiban? Adakah gaji kita itu halal lagi thayyiban? Halal lagi baik? Maka di situ kita kena tengok dalam pekerjaan kita sehari-harian. Lihat dalam pekerjaan kita sehari-harian, adakah betul ke kita ni buat kerja sepenuh masa dalam apa yang kita dapat daripada gaji kita. Contohnya kalau kita seorang kerani kerani, adakah kita sentiasa membuat kerja kita daripada pagi tu sehingga ke waktu balik? Adakah kita buat kerja tak ada sambil kita makan, minum, menyembang, borak-borak ke? Ada tak? Kalau ada tu, kita tengok persentage dia. Kalau persentajnya lebih banyak kita mengolah ataupun lebih banyak kita relax daripada bekerja, itu yang kita kena lihat balik, adakah harta kita itu halalan thayyiban ataupun tidak. Halalan thayyiban itu adalah meliputi semua keadaan di mana apabila kita dapat
apa nama tu, rezeki tu, apa kita dapat rezeki tu betul-betul piau piau yang kita kerja dapat daripadanya. Bukannya daripada rezeki tersebut ialah orang kerja kerajaan ni kan kadang-kadang dia pergi bank, dia pergi makan, dia pergi minum kan. Di situ masa yang diberikan tu berapa lama tumpuan kepada kerja dengan yang lain-lain. Yang lain-lain. Itu sebablah ada setengah rakan-rakan kita ini yang betul-betul menjaga waktu-waktu ni sehingga kan kalau ada peluang, kalau dia nak berpencen kan, berpencen dah. Tapi kalau ada peluang boleh bekerja tanpa gaji selama setahun ataupun 2 tahun, dia sanggup buat. Sebab apa dia nak bayar balik, dia cakap, selama aku bekerja ini, adakah aku kerja 100% tumpu pada kerja atau tidak? Bila kita dapat peluang untuk berkhidmat tanpa gaji ni, ketika kita berpencen, diberi peluang macam UPM tempat ustaz bekerja ni, dia bagi setahun bekerja tanpa gaji. Dinamakan apa nama tu? Khidmat putera. Maksudnya ada setengah lecturer tu dia belum habis lagi anak-anak murid dia ataupun ada sudah master PhD tak tamat lagi. Di situ dia nak bekerja semula dengan UPM selepas dia pencen selama 2 tahun ataupun setahun tanpa gaji. Khidmat putera nama dia. Yang ini pun diberi peluang kepada kaki tangan lain yang ingin membuat khidmat putera ini kepada universiti. Itu yang dia ambil peluang. Ramai juga rakan-rakan ambil peluang. Aku nak bekerja selama setahun dekat UPM ini. Aku nak kira berapa gaji sepatutnya aku dapat dan berapa yang aku boleh bayar balik kerana sebab duit-duit atau yang aku dapat itu aku tidak solid dalam bekerja. Itu juga dikira. Ada antara rakan-rakan kita yang betul-betul bagus dalam kiraan pendapatan ini. Dia betul-betul kira gaji dia ini sama ada betul-betul solid yang dia dapat hasil kerjanya ke ataupun yang lain-lain. Dan itu yang pertama yang dapat peluang untuk khidmat putera. Kemudian yang kedua, ada yang rakan kita ini sanggup berpencen awal. Sebab apa nak berpencen awal? Sebab dia cakap, aku kerja ni banyak nyembang je lah. Bukan banyak kerja sangat pun. Elok aku pencen awal. Sebab apa? Aku dah dapat rezeki tu betul-betul solid, rezeki yang halal dan tayyiban. Aku rasa tak dapat ni. Ada juga yang menyangka begitu sehingga dia ambil cuti dulu ataupun dia terus berpencen awal kerana dah layak dia pencen. Begitulah keadaan rakan-rakan kita. Walaupun kita menyangka mereka ini biasa-biasa saja kan, tapi bab agama ni betul-betul mereka jaga kan. Begitu juga kita lah tuan-puan. Bila kita nak mengambil iktibar daripada kawan kita, rakan kita kan, kita nak kembali kepada diri kita, betul ke aku buat sesuatu kerja itu betul-betul ikut masa yang ditetapkan dan gaji yang kita dapat itu betul-betul dapat ke menampung akan khidmat yang aku beri. Tapi kalau macam cikgu, okey. Cikgu tu sebab apa? Cikgu dia ada syllabus yang dia perlu habis. Sama ada syllabus yang dia habis itu cara online ke, cara fizikal ke, itu cara cikgu je lah nak mengajar. Ataupun mereka buat cara nota supaya pelajar-pelajar ini baca dan masa dia buat nota itu juga dia dikira masa bekerja dia. Sebab apa? Dia nak pastikan pelajar-pelajar dia dapat menumpukan pelajaran ataupun tajuk yang telah pun ditentukan oleh kementerian, perlu pelajar-pelajar ini habiskan dan tahu. Ada dia faham ke tak faham itu cerita lain kan. Tapi guru ini perlu habiskan syllabus itu untuk mengajar anak-anak murid dia. Mungkin yang ini kurang sikit lah dia punya kesulitan dia lah bagi mengukur masa dia kan. Tapi orang-orang kerja pejabat ni yang payah sikit. Yang kerja-kerja pejabat ni payah sikit. Kalau macam kerja-kerja pertanian itu ada dia punya KPI dia untuk tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, itu tak apa. Hasil jualan dan sebagainya. Tapi yang ini kalau kerja pejabat ni payah sikit. Sebab kerja pejabat ni kan dia banyak pergi minum, dia banyak menyembang,
dia banyak pergi pantry, dia banyak begitu. Kalau kadang-kadang kerja tak habis, itu sebab diukur dengan KPI masing-masing. Itu sebab apa, benda ini sangat penting bagi kita menilai balik harta yang kita dapat itu, adakah harta itu harta yang halalan thayyiban atau sebaliknya. Itu sajalah yang ingin Ustaz tekankan pada malam ini. Mudah-mudahan kita dapatlah kata orang tu rezeki daripada Allah Ta'ala ini, ada rezeki-rezeki yang baik untuk kita dan keluarga kita kan. Sebab apa, hasil daripada rezeki ini bila kita makan dia akan menumbuhkan apa nama tu, darah ataupun daging kita sendiri. Dan Rasulullah SAW pesan kepada kita, daging-daging yang tumbuh daripada makanan yang haram ini, maka haramlah bagi dia itu syurga. Itu yang kita takut sangat. Maknanya kita nak masuk syurga Allah Ta'ala itu kita nak pastikan banyak tuan-puan. Bukan kita, aku lepas ibadah solat 5 waktu, Alhamdulillah insyaAllah masuk syurga ni. Tak juga. Kita kena tengok juga makanan kita, sumber pendapatan kita, kena lihat semua perkara ini bagi menjamin diri kita itu untuk mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanan yang kita makan yang tumbuh daripada hasil kerja-kerja kita yang haram ataupun sumber rezeki yang haram itu akan menghalang kita daripada memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, untuk itu sekadar apa yang sempat Ustaz boleh ceritakan kepada tuan-puan. Ustaz minta maaf sekali lagi kerana terlambat masuk pada malam ini. Ustaz terlupa sebenarnya. Ustaz terlupa sebenarnya sebab balik-balik daripada apa nama keluar tadi. Apa ni, lepas tu mandi, solat, tu tak ingat langsung. Nasib baik apa ni, Puan Zainul call. Sama okay, Ustaz serah pada ni apa ni, moderator yang bertugas pada hari ini, iaitu Kak Ania. Terima kasih Ustaz. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz atas kesudian memimpin bacaan 3 surah sebentar tadi dan berserta tadabbur ringkas tadi ya. Kita sentuh sikit mengenai rezeki, bahawa Allah jadikan bumi sebagai tempat kediaman yang sempurna buat manusia. Allah sediakan sumber rezeki di seluruh pelosok bumi. Dalam kita bersungguh-sungguh mencari rezeki, kita haruslah berpada-pada dalam mencari rezeki itu. Kerana kita hidup bukanlah untuk kehidupan dunia semata, tetapi untuk kebahagiaan kehidupan di akhirat jua. Baiklah, semoga kita mendapat ilmu yang berkah dan faham dengan apa yang telah Ustaz kongsikan sebentar tadi. Semoga kita diberi peluang lagi untuk bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz pada masa yang akan datang, insya-Allah. Baiklah, saya serahkan majlis kepada Al-Fadhil Ustaz untuk menangguhkan majlis dengan tasbih kafarah dan suratul As. Dipersilakan Ustaz. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima kasih Ustaz. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih semua. Terima kasih moderator. Terima kasih semua. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa besok pagi ya dalam slot Yasin, Tahlil dan doa pada esok pagi ya, insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih puan-puan. Terima kasih Puan Ania. Assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih puan-puan. Terima kasih Puan Ania. Terima kasih puan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua sebab sudi hadir. Terima kasih Puan Ania. Sahabat. Sama-sama. Terima kasih puan-puan. Terima kasih. InsyaAllah kita jumpa besok pagi ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih semua.